Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berikut adalah kajian tindakan pelaksanaan intervensi inovasi Excelling dalam meningkatkan kesejahteraan emosi murid. Kajian ini telah dilaksanakan oleh 3 orang guru, iaitu Encik Suryadi bin Laga, Encik Anas bin Arsyad dan Encik Marzaini bin Marun. Bilangan murid yang memerlukan intervensi khusus dalam program Minda Sihat semakin meningkat. Pada 2021, sebanyak 7.99% murid yang mempunyai tanda-tanda awal kemurungan dan 0% pada tahap berisiko dalam aspek pengurusan emosi. Pada 2022, peningkatan sehingga 20.14% murid yang mempunyai tanda-tanda awal kemurungan dan 4.83% murid dikenal pasti berisiko dalam aspek pengurusan emosi. Dapat dilihat berlaku peningkatan bilangan murid yang memerlukan intervensi khusus dalam program Minda Sihat. Berdasarkan pelaksanaan intervensi program Minda Sihat pada sesi lepas, didapati 1. Murid terpaksa meninggalkan bilik darjah untuk mengikuti pelaksanaan intervensi yang mana ianya dianggap mengganggu waktu sesi pengajaran dan pembelajaran. 2. Murid yang aktif sering mendominasi aktiviti yang dilaksanakan berbanding kurangnya penglibatan murid yang pasif. Oleh itu, perlunya satu inovasi digunapakai untuk melaksanakan intervensi Minda Sihat yang lebih singkat dan mesra pengguna. Objektif umum kajian adalah memugar emosi murid melalui pelaksanaan intervensi inovasi Excelling, manakala objektif khusus ialah pertama, mengenal pasti perubahan emosi murid melalui pelaksanaan intervensi inovasi Excelling. Kedua, mengenal pasti persepsi murid terhadap inovasi Excelling yang digunapakai dalam pelaksanaan intervensi pemugaran emosi. Peserta kajian adalah terdiri daripada 10 orang murid, iaitu 4 orang murid lelaki dan 6 orang murid perempuan di Sekolah Kebangsaan Lahadatu 3. Kaedah persempulan bertujuan digunakan untuk menentukan peserta kajian dan mereka ini terdiri daripada murid-murid yang memerlukan intervensi khusus. Pada peringkat awal, tinjauan masalah dilakukan dengan cara menganalisis skor Patient Health Questionnaire PHQ-2 dan soal selidik pengurusan emosi. Selain itu, kaedah temu bual juga dilaksanakan bersama peserta kajian yang telah melengkapkan saringan 1 dan 2 dalam program Minda Sihat pada sesi lepas. Berdasarkan jadual yang ditunjukkan, bagi analisis skor PHQ-2 menunjukkan bahawa semua peserta kajian mempunyai tanda-tanda awal kemurungan yang berisiko, iaitu skor 3 dan ke atas. Bagi analisis skor soal selidik pengurusan emosi pula, 20% murid, iaitu PK1 dan PK6 berada pada tahap berisiko tinggi dan selebihnya 80% pada tahap berisiko sederhana. Selain itu, hasil temu bual bersama peserta kajian mendapati 4 perkara yang perlu diambil perhatian, iaitu kurang minat terhadap pelaksanaan modul intervensi, tidak mesra personaliti murid, kurang menyediakan peluang penerokaan diri dan aktiviti yang kurang sesuai dengan tahap umur murid sekolah rendah. Kajian ini telah mengadaptasi model kajian Kemis dan McTaggart 1988 yang mempunyai 4 tahap, iaitu merancang, bertindak, memerhati dan membuat refleksi. Dalam kajian ini, kitaran model ini telah dilaksanakan sebanyak 2 kali. Pertama, peserta melaksanakan aktiviti ini secara individu yang memperlihatkan peserta dapat menyelesaikan aktiviti namun dalam tempoh masa yang berbeza. Maka, pada kitaran kedua, pelaksanaan intervensi ini dijalankan secara berkelompok. Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan hubungan sosial antara sesama peserta. Inovasi Excelling adalah permainan eksplorasi secara digital yang menggunakan perisian Microsoft PowerPoint. Kesedaran kendiri, regulasi kendiri dan motivasi adalah tema yang difokuskan menerusi 9 aktiviti Excelling yang diwakilkan kepada stesen 1 hingga stesen 9. Arahan setiap aktiviti adalah ayat ringkas dalam bahasa Melayu dan 30 minit diperlukan untuk menyelesaikan aktiviti, menjadikan inovasi ini dianggap praktikal bagi konteks umur kanak-kanak 11 hingga 12 tahun.
Jadual menunjukkan perbandingan pada skor pra dan skor pasca PHQ2 dan pengurusan emosi peserta kajian. Dapat dilihat, setiap peserta kajian berjaya mendapat skor kurang daripada tahap berisiko bagi PHQ2 iaitu di bawah nilai 3 dan juga mendapat skor pada tahap berisiko rendah pada pengurusan emosi iaitu di bawah nilai 10. Ini menunjukkan penggunaan inovasi Xlink berjaya membantu peserta kajian dalam meregulasi emosi mereka. Bagi purata skor pra dan pasca, dapat dilihat penurunan bagi PHQ2 sebanyak 3.2 dan penurunan skor purata bagi pengurusan emosi sebanyak 8.5. Hasil analisis temubol bersama peserta kajian pula, 96% sokongan bahawa kandungan aktiviti adalah bersesuaian, manakala sebanyak 94% sokongan terhadap pengurusan pelaksanaan intervensi dan 90% sokongan terhadap keberkesanan kesejahteraan emosi peserta kajian. Tangan untuk kajian akan datang ialah yang pertama, menjalankan kajian melibatkan populasi kawasan luar bandar. Kedua, mengambil kira faktor dalaman seperti ciri-ciri peribadi murid. Dan yang ketiga, menambah elemen sokongan emosi daripada ibu bapa dan guru dalam aktiviti intervensi. Sekian daripada kami. Terima kasih.